أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okay, Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kita sahabat-sahabat kita semua dah ada di tempat masing-masing. InsyaAllah kita teruskan dengan doa mengikut giliran. Teruskan. Okey, teruskan baca. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Allahumma aqdhib raqbatana fil Qur'an. واجعله نورا لأبصارنا وشفاعا لصدورنا وذهابا لهمومنا اللهم زين به ألسنتنا وجمل به وجوهنا وقوي به أجسادنا وسكل به ميزاننا وارزقنا حق تلاوته وقونا على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي وآله الأحيار والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah. Amin amin. Alhamdulillah. Okey, hari ini kita mulakan pelajaran kita sambungan minggu lepas, iaitu yang kedua mad lazim kalimi mukhaffaf. Betul ya? 167, bukan surat 167. Betul Siti Salmiah? Betul Ustazah. Okey, muka surat 167 ya. Okey. Okey, Alhamdulillah. Sebagaimana kita yang tahu, kita sebagai ulangan kan, ulang kaji ya. 4 serangkai ni, mat lazim, 4 serangkai ni kita dah tertanam di dalam minda kita ya. Kalau tak ingat tu cerita lain, tapi kita dah tahu dah lah mat lazim kalimi dengan mat lazim harfi. Mat lazim kalimi ada dua, iaitu satu mukhaffaf, satu musaqqal. Begitu juga dengan mat lazim harfi. Mat lazim harfi mukhaffaf, mat lazim harfi apa dia? Musaqqal ya. Jadi yang lain tu kita dah pergi dah. Jadi hari ini kita teruskan pengajian kita, iaitu mat lazim kalimi mukhaffaf. Dari segi istilahnya bermaksud pertemuan huruf mat dengan sukun asli. Dengan sukun asli ya, yang sukun asli itu maksudnya yang sedia sukun, yang mati. Sukun tu maknanya matilah, tak ada tanda ya. Dalam satu perkataan tanpa idgham. Kalau dia dua perkataan dia jadi idgham pula. Ini satu perkataan ataupun satu kalimah ya. Tentang pengertiannya dari segi bahasa telah pun diterangkan dalam dulu kita belajar awal-awal dulu ya. Masa kita belajar mat far'i itu ya. Jadi kita dah tahulah yang itu pendahuluan bagi mat far'i disebabkan oleh sukun ya, disebabkan oleh sukun jadi mukhaffaf ya. Kalimi mukhaffaf. Macam mana contoh dia? Hanya terdapat satu perkataan saja dalam Quran yang dihukumkan sebagai mad lazim kalimi mukhaffaf. Apa dia perkataan itu?
perkataan itu berada di dua tempat sahaja di dalam surah yang sama, iaitu dalam Quran, iaitu surah apa? Surah Yunus ayat 51 dan juga ayat 91. Surah yang sama ya. Iaitu apa dia hurufnya? Tengok dalam nota. Jangan ditekan. Kalau tekan dia jadi tasydid ya. Dia tidak ada tasydid. Dia sukun asli sahaja ya. Mana yang sukun asli? Pada atas lam tu. Atas lam tu ada sukun. Ya. Ada tanda sukun, ada macam bulat separuh. Tu tanda sukun. Jadi bacaan dia panjangkan 6 harakat pada hamzah yang ada mat itu, maka 6 harakat baru dimasukkan lam yang mati ya. Dah sampai 6 harakat baru kita linkkan lidah kita dengan lam yang mati tu. Macam mana nak link ni? Mulanya kita panggil ya. Hamzah alif di atas bunyinya lah. Jangan ya. Jadi 6. Bilanglah macam ni. Yang ke-6 baru ujung lidah menyentuh langit-langit keras. Ujung lidah kita menyentuh langit-langit keras. Mana langit keras tu? Permulaan gusi pada gigi atas, gigi depan. Permulaan gusi pada gigi depan. Ya, gigi depan atas. Jadi gitu. Mula-mula nak sebut tu kita buat slow motion sikitlah. Berhenti dekat situ. Nak memastikan lam itu mati, dia transit dekat situ. Ujung lidah kita transit pada pangkal gusi kita tu. Barulah gitu. Janganlah lama sangat. Ini kita baru mula nak mensahihkan sebutan mad lazim 6 harakat. Mad lazim kalimi mukhaffaf itu. Nak mensahihkan sebutannya. Selama hari ini kita buat je. Tak tahu dia transit kat mana, tak tahu dia menyentuh di mana, kita tak peduli. So sekarang bila kita masuk dalam ulang kaji, kita kena betulkan kepahaman lama kita tu ya. Kita pandai dah semua pandai dah ni ya. Tapi bila tanya tak tahu kat mana-mana. Dia sentuh apa, dia naik atas ke, dia ke bawah ke, dia tepi lidah ke, hujung tak tahu. Ya. Okey, alhamdulillah. Jadi boleh faham ya? Hanya terdapat satu perkataan saja dalam Quran, iaitu dalam surah Yunus ayat 51 dan 91. Ya. Kedua-duanya satu ayat tu al-ana. Kadar harakatnya mad lazim kalimi mukhaffaf dibaca dengan panjang 6 harakat. Tak boleh tukar-tukar dah. Dia tak ada 2, 4, 6 tak ada. 4 atau 5 tak ada. Dia 6. Ya. Ulama Quran kata, pakar Quran kata dia 6 harakat. Mad lazim kalimi ni 6 harakat. Ya. Okey. Mad lazim kalimi mukhaffaf adalah mad yang lazim, yakni tetap dan mesti baca 6 harakat panjangnya tanpa khilaf, sama seperti mad lazim kalimi musaqqal. Sama je. Walaupun dia musaqqal, mukhaffaf, sama juga 6 harakat. Sebut je mad lazim, jangan fikir-fikir banyak lagi. 4 ke 5 ke 6 ke, jangan. 6 harakat. Okey? Macam mana kita tanda kita nak mengenal? Macam mana kita nak mengenal mad lazim kalimi mukhaffaf ni? Sebab dia dekat-dekat. Mad lazim kalimi mukhaffaf kat mad lazim kalimi musaqqal. Dekat-dekat kan? Confuse kita ya. Kadang-kadang kita tertukar. Ya. Jadi mad ini dapat dikenal dengan melihat huruf mad yang diikuti dengan tanda sukun selepasnya. Ya. Bila kita nampak sukun, kena ingatlah benda ni, kena ingatlah. Tak perlu kita nak hafal-hafal pun. Ingat je. Ya, ingat. InsyaAllah 2, 3, 4 kali baca, dah terus ingat dah lah.
Oh, kalau tak ada sukun, dia mad lazim kalimi mukhaffaf. Ya, kalau tak ada sukun pula. Kalau ada sukun, mad lazim kalimi mukhaffaf. Kalau ada sabdu, barulah jadi musaqqal. Jadi kita dah ingat begitu. Alhamdulillah, ya. Tapi kadang-kadang kita tak ingat pun bila tengok kalimah itu, kita jadi ingat. Insya-Allah, ya, insya-Allah. Di atas huruf mat yang diikuti dengan tanda sukun itu pula terdapat tanda panjang. Seperti pedang. Dia kata buku ni cakap seperti pedang. Setengah orang kata seperti bulu kening sebelah. Sebelah bulu kening duduk kat situ, ya. Jadi maknanya kita kena baca panjang, ya. Perhatikan dua contoh tadi. Tengok dua contoh tu. Atas alif tu ada tak yang kata buku Ustaz Surul pedang, macam pedang. Ada tak macam pedang atas alif? Ada kan? Bila ada maknanya kena baca 6 harakat, ya. Okey, seperti yang telah dijelaskan tadi, mad ini hanya ditemu pada 2 tempat sahaja dalam Quran, iaitu surah Yunus ayat 51 dan 91. Tak susah nak ingatlah dua tu je. Dalam satu surah. Ya. Tak payah kita nak cari satu-satu. Tak payah kita nak buat research. Tak payah kita tanya Google. Ya. Tu dia, kita dah ingat dah. Okey, alhamdulillah. Penamaannya. Dinamakan mad ini mad lazim kalimi musaqqal. Silap. Mad lazim kalimi mukhaffaf, ya. Dengan sebab yang sama seperti mad lazim kalimi musaqqal juga sebelum ini. Cuma perbezaannya apa dia? Perbezaan antara dua kalimi ini. Perbezaannya adalah pada perkataan mukhaffaf itu sahaja. Di mana perkataan mukhaffaf bermaksud ringan pada sebutan kerana tidak idgham dan syiddah. Tak ada idgham, tak ada sabdu. Dia kalau sabdu ni jadi berat. Jadi ringanlah. Ada sebutan perkataan madnya. Tu beza dia. Ya, beza dia. Kalau yang musaqqal tu berat, ada syaddahnya, ya, ada syiddahnya dan ada idghamnya. Jadi makanya kita kena macam berat sikitlah, macam menekan sikit sebutannya. Contohnya pada surah Al-Fatihah, walad kan dia kita tekan sikit, nak jumpa dengan lam tu kita tekan sikit sebab dia ada sabdu. Ketidak tidak nampak sabdunya. Sabdu ni apa yang dimaksudkan yang saya selalu sebut? Sabdu ni maknanya ada dua huruf di situ. Satu tersirat dan satu tersurat. Apa yang tersurat? Yang lam yang kita nampak je lah satu tu. Yang tersirat, lam yang kita tak nampak. Tapi dalam sebutan tersurat. Tidak tersurat dalam tulisan. Tetapi tersurat di dalam bacaan. Itu dia, ya. Jadi maknanya ada dua lam. Satu lam mati. Jadi satu lam yang sedia ada itulah hidup. Itu yang dimaksudkan. Kena tekan sikit. Kalau tidak kita tak tahu nak bezalah. Kalau kita waladhdallin, mana nampak lam tu dua? Salahlah bacaan kita. Tak nampaklah lam tu ada yang tersirat. Sedangkan dia tersurat dan tersirat. Okey? Alhamdulillah. Saya harap-harapkan semua fahamlah, ya. Subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan seterusnya kita melangkah lagi kepada mad yang baru, iaitu mad faraq. Boleh Boleh nak habiskan ini, nak habiskan agenda mad lazim mukhaffaf ni, ya. Dia termasuk juga kayaknya. Nak habiskan muka surat 167, 168, 169, lepas itu baru masuk mad lazim harfi musaqqal dan mad lazim harfi mukhaffaf. Ini kita mad lazim kalimi. Ya, habiskan kalimi dulu. Iaitu kita masukkan mad farqi ataupun mad faraq. Setengah orang panggil mad faraq, setengah orang panggil mad farqi. Bolehlah, dua-dua boleh. Ya. Terdapat 3 perkataan yang ditemu pada 6 tempat dalam Quran.
diklasifikasikan sebagai mad faraq, ya, ataupun mad farq. Perkataan-perkataan tersebut sebenarnya harus dibaca dengan dua cara, iaitu ibdal dengan 6 harakat atau tashhil dengan ya. Pertama ibdal, kedua tashhil, iaitu perkataan Az-Zakaraini. Macam mana kita nak sebut? Az-Zakaraini ni pada ayat 143 dan 144 surah Al-An'am, yang bermaksud adakah dua yang jantan? Itu makna dia, ya. Zakar tu kan jantan. Jadi Az-Zakaraini. Dua jantan lah. Perkataan Allah pada ayat 59 surah Yunus. Ya. Allah. Jangan kita kata Allah je. Ya. Kena panjang 6 harakat sebutannya. Yang bermaksud, adakah Allah mengizinkan kamu? Tu dia. Pada ayat 59 surah An-Naml, Allahu khairu, yang bermaksud adakah Allah lebih baik? Ya, ada Allah lebih baik, mestilah, ya. Dan yang ketiga perkataan ana, ayat 191 seperti yang kita baca tadi, boleh juga dipanggil mad faraq ataupun mad lazim kalimi mukhaffaf, ya. Jadi kita dapat dua hukum di situ. Jika diperhatikan contoh di atas, ada di antara perkataan-perkataan itu adalah dari jenis mad lazim kalimi musaqqal, iaitu pada contoh Az-Zakaraini. Kena baca gitu, ya. Allah. Gitu, ya. Yang keenam baru sebut lam tu, ya. Dan ada di antaranya terdiri dari mad lazim kalimi mukhaffaf. Contohnya al-ana. Seperti yang kita dah tempuh tadi. Baru tadi kita sebut al-ana, surah Yunus 3159. Dan juga boleh dipanggil mad faraq, ya. Bacaan ibdal. Apa makna ibdal ni? Apa makna bacaan ibdal? Ibdal bermaksud menukarkan dua hamzah. Menukarkan dua hamzah menjadi satu. Ini kalau kita belajar qiraat memang kita kena rapatlah benda ni. Banyak huruf-hurufnya yang kita kena ibdal, ya. Jumpa je dua hamzah kena ibdal. Yang berbeza, ya. Sama ada hamzah tu dua-dua baris atas ataupun hamzah satu atas satu bawah ataupun dhammah, satu dhammah satu kasrah. Jadi kita kena baca dengan ada perbezaannya, ya. Kita kena ibdalkan hamzah yang kedua, dan ada qiraat ibdalkan hamzah yang pertama. Ni kena belajar lagi lah, banyak lagi ilmu yang kita belum tahu lagi, ya. Insya-Allah kita sama-sama kejar benda-benda ini, ya. Sebab dia adalah sunnah. Okey, ya. Iaitu dengan menukarkan hamzah kedua menjadi huruf mad. Seperti perihal mad badal. Dia boleh jadi mad badal. Sebab kita ibdal kan maknanya tukar. Jadi tukar. Tetapi mad badal di sini telah bertukar menjadi mad lazim kalimi musaqqal atau mukhaffaf dengan pemanjangannya 6 harakat kerana adanya sukun asli selepasnya. Kalau mad badal yang kita riwayat Hafs Asim, kita baca 2 harakat je. A, I, U. Hamzah jumpa alif, hamzah jumpa dhammah, hamzah jumpa kasrah, kita baca 2 harakat je. Tapi bagi qiraat yang lain, imam-imam yang lain ada kena baca 6 harakat. Contohnya Imam Warshun kena baca 6 harakat kalau mad badal. Boleh dia baca 2, 4, 6 harakat. Ketika mana adalah ketika-ketikanya itu panjanglah kita nak menerangkan bab-bab qiraat ni, ya, insya-Allah. Bacaan yang kedua, bacaan tashhil. Apa dia tashhil ni? Riwayat Hafs ada satu je tashhil. Ya, ada satu je. Kat mana tashhil tu yang kita baca? Maksudnya menyebut hamzah kedua dengan sebutan di antara hamzah
hamzah dan alif. Nanti kita praktikalkan sebutannya nanti sebentar lagi. Oleh itu sebutan itu tidak menjadi hamzah sepenuhnya. Hamzah sepenuh, hamzah jumpa alif, kita bunyikan. I, u gitu. Tapi bila kita tashilkan dia jadi gitu. Macam orang tak ndak sebut. Ya. Tak sebut tapi kena bersebut. Lagu tu. Dan juga menjadi sebutan alif sepenuhnya, sebutan ini ada seperti menggabungkan dua sebutan, iaitu sebutan alif dan ya. A dengan a gitu. Kalau betul ada tanda atas lah. Gabungan kedua-dua sebutan ini dibuat sekaligus, tidak berhenti antara kedua-duanya, tidak pula memanjangkannya. Sebutan tashil yang tepat hanya boleh dikuasai dengan mengambilnya dari sebutan guru yang mengetahui, bukan sekadar menirunya dari sebarang buku. Ada satu perkataan yang wajib dibaca dengan tashil di sisi haf, iaitu jamiyun. Kita tak baca jamiyun, kita baca jamiyun. Ya. Iaitu surah Fusilat ayat 44 ya. Jadi riwayat haf satu tu je. Jamiyun. Jamiyun. Jangan kita baca jamiyun. Kalau ikut eja kita tengok hamzah jadi pula kan. Tak boleh, dia kena tashilkan. Tashilkan huruf hamzah itu. Kena sebut dengan santai. Jangan kita tekan diri kita. Jangan kita paksa diri kita. Sebutan huruf itu dengan santai dan bersengaja. Jadi jamiyun. Gitu je. Jamiyun. Jamiyun. Dia benda ni kena praktis banyak kali sebab kita jarang sebut benda ni kan. Kalau macam Bismillahirrahmanirrahim yang kita hari-hari sebut pun kadang-kadang mengigau juga kita kan. Apa lagi yang jarang. Ini surah Fusilat ni bila kita nak baca dia. Ya, kalau kita tadarus ke kadang-kadang terkena dekat kawan yang lain, tidak kena kita sebutannya. Kalau kita menyemak kita bolehlah sebut juga sama-sama. Ya, kadang-kadang kalau kita ghalib kita pun tak sebut jamiyun ni. Oleh kerana itu macam mana kita nak praktis hari-hari? Kita tulislah. Ya, gharib dalam Al-Quran ni kita khaskan satu muka surat untuk kita lihat dia tiap-tiap hari. Contohnya bukan saja tashil, banyak lagi imalah ya, raum, ishmam, tu dia taqlil, taghliz, kita catat. Jadi hari-hari kita tengok, insya-Allah bila kita sebut cantiklah bunyinya. Ya, cantik, automatik datang teranumnya. Walaupun kita tak belajar teranum ataupun kita tak faham teranum. Ya, jadi dia automatik dia datang sebab kita dah melancar dengan fasih. Ya. Jadi itulah keterangan bagi ibdal dan tashil yang kita pernah tak baca ni. Pernah ni baca ibdal tak dah, iaitu contohnya yang badal lah. Maknanya kita ibdalkan hamzah yang satu lagi. Ini pada huruf yang dua hamzah lah. Ya. Sepertinya az ke az zakaraini. Jadi kita apa ni? Kita ibdalkan dia. Ya. Hamzahnya. Apa lagi? Sebutannya bolehlah ya. Dah biasa sebut ni kan. Dan seterusnya mad faraq dikhaskan bagi tiga perkataan ini sahaja berhubung dengan masalah penamaan. Farqi bermaksud membezakan, yakni kerana hendak membezakan antara hamzah yang istifhamiyah, bermaksud pertanyaan. Istifham ni maknanya pertanyaan ya. Dan hamzah yang khabariyah, memberitahu ya, pemberitahuan, iaitu khabariyah. Pembezaan antara kedua hamzah ini ialah hamzah istifham diguna untuk pertanyaan seperti ketiga-tiga contoh di atas, dan hamzah khabariyah
bermaksud pemberitahu seperti yang terdapat pada perkataan al-ana, ya, iaitu sekarang Allah telah ringankan bagi kamu. Itu pemberitahulah tu, ya. Pemberitahu kepada kita Allah dah meringankan kamu. Gitu contoh. Tetapi perkataan yang mempunyai hamzah khabariyah ini tidak dikenakan sebarang pemanjangan. Sebaliknya, ia hanya disukunkan sahaja. Yang macam al-ana ni dia tak ada huruf mat. Jadi al-ana, al-ana. Pendek je lah. Tak adalah sampai 4 harakat, 6 harakat. 6 harakat tidaklah. Sebab dia tak ada yang bulu kening sebelah tak ada. Ataupun pedang tak ada atasnya. Ya. Okey. Mat farqi bukanlah satu nama atau jenis mat yang tersendiri, tetapi apa yang diklasifikasikan sebagai mat farqi itu adalah sebahagian daripada mat lazim kalimi musaqqal dan mat lazim kalimi mukhaffaf. Tu dia, mat farqi ni bukanlah bersendirian, ada link dia. Ya. Cuma pengistilahan mat farqi itu dibuat kerana hendak menunjukkan adanya hamzah istifham di awal perkataan yang menyebabkan hamzah wasal yang datang selepasnya ditukar menjadi huruf mat. Ya. Huruf mat itu pula kemudiannya bertemu dengan sukun asli pada huruf selepasnya. Tu dia, ya. Boleh fahamlah ni. Oleh kerana adanya hamzah istifham dan hamzah wasal ini, maka 3 perkataan tersebut harus dibaca dengan 2 cara. Harus dibaca dengan 2 cara. Iaitu secara tashil atau secara ibdal. Salah satu pun boleh baca, dua-dua baca pun boleh. Supaya kita nak bagi faham, ya. Jika dibaca dengan ibdal, maknanya ia dibaca dengan 6 harakat. Ya, bila kita buang satu hamzah tu jadi mat lah dia. Bila mat, kena baca 6 harakat. Jika dibaca dengan tashil pula, maknanya ia dibaca antara sebutan hamzah dan alif tanpa sebarang harakat. Tu. Jamiyun, mana ada harakat? Kalau kita baca jamiyun tak ada harakat lah. Ya. Jadi kena baca begitu, ya. Okey. Tapi kelazimannya kalau jamiyun tu memang kita baca tanpa harakat, ya. Okey, alhamdulillah. Saya rasa untuk nak sambung lagi ke ataupun tidak, untuk kita pagi ini cukuplah 2 mat tu kan. Walaupun kita ulang kaji, kalau banyak jadi terlupa pula kan. Saya tak berapa faham yang dia kata abdal maknanya dia baca dengan anda harakat. Yang tashil tu fahamlah yang Ustazah sebut tadi. Jamiyun. Yang itu yang Tashil. Bukan jamiyun. Antara alif dengan kasrah. Ya. Antara alif dengan apa dia? Sebutan dia? Di antara hamzah dan alif, ya. Dan antara hamzah dan alif. Tidak tidak ai. Jadi jamiyun gitu. Okey. Jamiyun. 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 Yang abdal tu yang mana Ustazah? Yang abdal. Bukan abdal, ibdal. Yang ibdal. Ibdal tu yang nombor 1 dan nombor 2. 1, 2, 3 pun ibdal juga. Yang tu lah. Ana. Yang mat farqi ni kan. Yang mat farqi ni. Perkataan az-zakarain, dia tak bacalah az-zakaraini, az-zakaraini gitu. 1, 2, 3 tu ibdal.
Az-Zakaraini yang lain tu. Cuma maksud dia tafsir ni yang ini je lah. Jamiyun. Betul Ya. Jamiyun. Betul? Alhamdulillah. Yang kita faham jelas sebabnya kita mengamalkan hafan asim. Jadi kalau sebut je jamiyun tu kita dah faham lah kan, kita dah jelas. Tapi kalau kita belajar kiraat yang lain macam jadi normal lah benda-benda ni. Jadi normal ya. Pasal banyak sangat ditukarkan ya. Jadi kita kena tengok kalau mat farqi ni termasuk juga yang mat lazim mukhaffaf ni, mat lazim kalimi mukhaffaf sama juga ya. Tapi kita tengok mat farqi ni dia ada dua perbezaan lah. Satu istifham khabariyah, satu istifhamiyah. Dua ya. Satu untuk apa dia tanya, satu lagi untuk beritahu. Macam dia, soalan macam yang itu cara bacaannya lain ke yang tak, bacaannya samalah. Zakaraini. Maknanya mat farqi ni dikhaskan kepada perkataan untuk hubungan pertanyaan dan hubungan beritahu. Okay. Yang muka surat 169 yang al-ana tu? Ini tak ada tanda panjang. Ya, maksudnya sekarang Allah telah ringankan. Ini pemberitahu. Ini maknanya khabariyah. Tetapi perkataan yang punya hamzah khabariyah ini tidak dikenakan sebarang panjang. Sebaliknya ia hanya disukunkan saja. Ya, mat farqi bukanlah satu nama atau jenis mat yang tersendiri, tetapi dikaplikasikan sebagai mat farqi adalah sebahagian daripada mat lazim kalimi musaqqal dan kalimi mukhaffaf ya. Itu dia. Dua cara. Jadi ikutlah kita nak baca tashil pun boleh, kita nak baca ibdal pun boleh. Al-ana. Jadi hamzah wasal tu kena bunyikan al-ana. Tak adalah panjang al-ana. Tengok pada tanda baris lah juga. Ya, kita nak sebut panjang pendek tu berpandu kepada tanda baris pada setiap huruf itu. Kalau ada tanda mat panjang tu, bulu kening tu, kita bacalah dengan 6 harakat. Ya. Kalau tak ada tanda apa-apa, dia tanda hamzah wasal, lepas tu ada lam mati. Tak ada panjang lah. Cumanya kita sebut al-ana gitu je lah. Ya. Tu 2 harakat lah. Al-ana. Ya. Kena sebut jelas maksudnya. Okey. Okey, boleh faham Siti? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi cuba sebut seorang-seorang. Az-Zakaraini, Allah, apa itu al-ana panjang dan al-ana pendek. Okey. Okey, siapa nak sebut dulu sebut je lah. Tak masalah. Tidak saya panggil nama. Ustazah, muka surat berapa Ustazah? Subhanallah. 167. Kalau buku saya lah. Buku saya 167. Kalau buku baru dia 1-2 page yang berbeza. Jumpa tak? Yang tajuknya mat lazim kalimi mukhaffaf. Okey. Jumpa ya? Ada. Okey, Datin Putri baca dulu. Sebut satu. Al-ana. Al-ana. Al yang ada mat. Surah Yunus. Senang sebut surah lah. Surah Yunus ayat 51 sebut. Al-ana. Tak cukup Ustazah. Okey, alhamdulillah. Tak cukup harakat. Dia kena 6 kan? Sebut lagi sekali. Ya, 6 kan tadi semua ni 6. Mat lazim semua 6. Baik. Al-ana. Ke tak betul?
Okey, alhamdulillah. Okey. Sudah trouble pula connection. Okey, Alia? Alia? Okey. Ustazah, ya. Ayat surah Al-An'am. Surah Al-An'am. Al-An'am ayat 143. An'am satu. Al-Zakaraini Ustazah, ya. Okey. Ya. Az-Zakaraini. Cukup Ustazah. Okey, alhamdulillah. Lamnya jangan bunyi ya. Lamnya kita hazaf ya. Jadi Zakaraini. Ulang sekali lagi Ustazah. Okey. Zakaraini. Jaga zal tu hujung lidah. Jangan kita tekan. Walaupun sebab dia ada sabdu dekat zal tu, kita tekan lama-lama jadi zai. Jangan. Zakaraini. 6 harkat dan zal yang bertanda sabdu itu di hujung lidah makhrajnya. Ya. Okey. Okey, lagi sekali Alia. Okey. Nampakkan muka boleh tak? Saya tak nampak muka Alia. Sekejap. Sekejap Ustazah. Okey, Ustazah. Okey, sebut. Zakaraini. Okey. Ra tu jangan nipis. Zakaraini. Ro ya, roini. Roini. Okey, saya sekali lagi. sekali. Zakaraini. Okey, alhamdulillah. Jaga huruf zal, dia hujung lidah terkeluar sikit pada gigi kita, dan jaga huruf ra, dia tetap dibaca tafkhim sebab baris di atas. Ya, walaupun ya selepas dia tu. Jadi kalau kita wakaf jadi madlin, tapi roin tak boleh, rain tak boleh. Rain tak boleh, roin. Gitu ya. Okey, alhamdulillah. Jadi ayat 144 sama juga Al-An'am, Siti Salbiah sama, kalimah yang sama sebab ini susah sikit. Okey. Tak bunyi, tak dengar. Mute. Buka mute. Oh, silap. Okey. Okey. Zakaraini. Lagi sekali. Zakaraini. Kurang sabdu dia. Sebut betul-betul dengan jelas. Hujung lidah ya. Zakaraini. Okey, alhamdulillah. Okey, Yang dan ingat seterusnya. Ya. Yang ni saya nak cuba yang ni. Mana? Ni apa tu? Surah Al-Fusilat 44 ni. Okey. Jamiyun. Okey, sila. Jamiyun. Betul tak? Jami. Jamiyun. Jangan cepat sangat ain tu. Tu panjang. Jamiyun. Jamiyun. Macam ke hidung pula yunnya. Jamiyun. 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 Tu bukannya nak baca 6 harakat. Dia kena lalu saja. Jamiyun. Seolah-olah ada antara ain dengan ha. Ya. Ain dengan ha bunyi dia. Ha simpul. Jamiyun. Jamiyun. Lagi sekali. Jamiyun.
jangan jelaskan macam nak pergi alif. Dia antara baina. Sebut awal sekali bukan jamiyun. Jamiyun. Inilah yang kita kena belajar sebutan ni ya. Kalau sebut taklil dengan imalah. Ya. Ini saya panjangkan supaya pemberitahuan itu ya. Taklil bunyi dia menghala kepada fathah. Taklil menghala kepada fathah. Jadi maknanya kalau imalah gitu. Okey, gitulah contoh ya. Jadi kalau imalah majre. Kalau taklil apa? Majre. Beza ya sebutan dalam membaca berbagai-bagai qiraat. Okey ya. Minta tolong dia buang ni apa tak boleh nak jawab WhatsApp. Okey, teruskan. Siapa lagi nak sebut? Juma Ustazah. Okey Juma, teruskan. Okay. Saya nak sebut Az-Zakarain. Okey, sebutlah mana-mana yang teringin nak sebut. Okey. Az-Zakarain. Betul. Okey. Az-Zakaraini. Az-Zakaraini. Okey, alhamdulillah. Cuba waqaf, yang itu wasal. Okey. Az-Zakarain. Panjang sikit. Kalau waqaf kena 46 lah. 246. Az-Zakarain. Gitu. Semula. Az-Zakarain. Ya, cantik. Alhamdulillah, bagus. Lagi, giliran siapa nak baca lagi? Noni Ustazah. Okey, Noni. Az-Zakarain. Tak betul. Lagi sekali. Az-Zakaraini. Jangan macam berhenti. Jangan Zakarain tak betul. Az-Zakaraini. Az-Zakaraini. Ni. Itu macam Noni berhenti. Az-Zakaraini. Az-Zakaraini. Lagi sekali. Belum tepat. Yang za tu je macam berhenti Ustazah kata. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Noni baca macam berhenti. Az-Zakaraini. Lagi salah az pula. Dia 6 harakat kan? Buat baca dulu. Cuba baca. Az-Zakaraini. Lagi. Okey, dah dekat okey lah tu. Lagi. Jangan Dah zai pula. Az-Zakaraini. Lagi baca. Lagi sampai betul. Az-Zakaraini. Allah, salahnya. Silap pula dah. Bukan Az-Zakaraini. Sebut lagi sekali. Az-Zakaraini kakak. Dak. Dia 6 harakat dah ni. Itu 6. Az-Zakaraini. Az-Zakaraini. Lagi. Az-Zakaraini. Boleh?
Boleh, nak boleh lah tu. الذكرين 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 boleh? Boleh tu, nak dekat boleh. الذكرين الذكرين boleh? Okey lah tu. Baca yang lain pula. Allah pula. Allah Tak cukup 6. Allah Allah. Allah tu kita kena baca panjang. Allah tu. Jangan Allah. Tak boleh. La tu kena baca panjang. Allah Allah Allahu azina lakum. Allah Allahu. Allahu Betul lah tu. Allahu. Allahu Allahu Okey tu. Allahu. Ustazah, suara Ustazah jauh, dekatkan sikit. Tadi dah kuat, ni dah jauh. Ni jamiyun. Betul. Dah tak ada suara Ustazah. Suara tak ada. Ustazah hilang. Ustazah suara hilang. Ustazah. Suara tak ada. Mic. Tak tahu dekat mana ya. Dah ada suara tapi jauh. Jalan. Jamiyun. Internet slow. Internet slow. Dah kuat dah. Okey. Jamiyun. Jamiyun. Dia tak panjang. Tu dia tak panjang. Jamiyun. Jamiyun. Jangan panjang. Kalau ada mat baru panjang. Tahu tak ada mat yang ada melentang tu? Yang macam pedang tu. Kalau tak ada jangan baca panjang. Jamiyun. Itu panjang. Kalau budak dia tak ada harakat. Jamiyun. Jamiyun. Lagi. Jamiyun. Lagi. Jamiyun. Bolehlah tu. Kena praktis ya. Ni rumah praktis banyak kali. Tengok yang ni. Muka surat ni. Muka surat 168 ni. Jamiyun. Okey. Dan seterusnya. Saya Ustazah. Okey. Baca. Nolia ya. Okey. Okey Nalia. Az-zakaraini. Ada ke 6 tu? Macam pendek ya. Ya. Az-zakaraini. Okey. Allah. Allahu zanina lakum. Okey. Al-ana. Ayat 51. Jamiyun. Ana. 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 Dia tak ada sabdu. Jangan tekan. Ana.
Maksud lam kan? Ha. Al Dia tak boleh lah. Dia macam tu ada sabdu. Dia macam ni je, relax. Ana. ana Lagi sekali. ana Itu macam nak berhenti. Macam takut je, jangan takut. Ana. ana Dia berhenti Ana. ana Baru betul. Alhamdulillah. Baca al-ana yang tak ada mat. Ayat 66 Al-Anfal. Tadi ayat 51 dengan 91 ya, surah Yunus. Yang ni Al-Anfal ayat 66. Al-ana juga tapi tak ada mat dia. Okey. Mana ya Ustazah? Ada mat. Tengok dalam buku. Buku tengok. Muka surat 169. Oh 69. Oh ni. Al-ana. 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 Okey. Okey, macam itulah. Okey, siapa lagi? Latifah ada? Ada Ustazah. Okey, Latifah. Sebut semua. 1, 2, 3, 4. Az-zakaraini. Okey. 2. Ayat 59. Al-ana. Ayat 59. Surah Yunus. Tak ada Ustazah. Tak ada buku lah. Ada buku Tengok muka surat 168. 168. 168. Buku saya lah. Allah. Tu. Baca. Tak ada. Tak ada. Mak Farti. Tengok di bawah Mak Farti. Item nombor 2. Takkan tak ada. Buka muka surat lain kot. Farhi. Mak Farak. 168 ayat nombor 2. Nombor 2. Nombor 2 yang hujung tu. Al-Allahu au. Dah tak jumpa pula. Tak apa, pelan-pelan. 27. 27? Tak, ni Mak Faid 27. 2.7. Okey, 2.7. 7. 2.7. 2.7. 27 nombor 2. Allah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Jumpa tak? Latifah jumpa tak? Yang nombor 2. Jumpa tak? Tak jumpa. Bukan surat 168. 168. 168. Awak punya 168 apa nama subjeknya? Lepas tu 2.7. Yang nombor 2. Dapat? Dapat tak? Kalau tak ada. Kosong ke dalam page itu kosong? 168 Mak Lazim Harfi. Apa dia? Mak Lazim? Mak Lazim Harfi. Yelah betul lah tu Mak Lazim Oh, Harfi. Kak buku lama 166 Kak. Buku lama 166. 166, buka 166. Kan saya cakap tadi kalau buku saya 168. Mungkin awak punya 2-3 beza. Cuba tengok 166. 166 surah Yunus ya. Surah 166. 165. Ya, surah Yunus ayat 59. Tolong baca.
Allahu azina lakum. Baca yang betul. Az-zakaraini. Itu surah Al-An'am. Sudah baca tadi. Sekarang baca yang nombor 2 pula. Allahu azina lakum. Tak betul. Kan ada tanda panjang tu. Allahu azina lakum. Allahu azina lakum. Baru betul. Okey, baca yang ketiga. Ayat 51 surah Yunus. Al-ana. Dua harakat. Al-ana. Al-ana. Okey. Yang keempat. Yang tidak ada mat awalnya. Okey. Yang mana? Ayat Al-Anfal ayat 66. Az-zakaraini tu. Cuba tengok 167. Awak 167 lah kot. Muka surat sana. Saya 169. Tak, maksud 166 yang ada maksud sekarang Allah telah meringankan tu. Ada satu ayat tu. Al-ana khaffaf. Ayat 66 surah Al-Anfal. Oh, yang bawah ni. Al-ana khaffafallahu ankum. Ya, macam mana lagi sekali baca? Al-ana Mana pula matnya tu? Mana datang matnya? Ada mat kau punya kalimahnya. Tak ada mat. Al-ana khaffafallahu ankum. Hati-hati ya dalam bacaan. Tengok tanda baris, tengok tanda panjang. Kalau yang ni, kalau ayat 66 ni, Al-ana khaffafallahu ankum. Dia tak baca tak baca sebab tak ada matnya. Tak ada yang melentang tu. Lagi sekali sebut. Al-ana khaffafallahu ankum. Alhamdulillah, kan pandai tu. Jadi hati-hati. Ada lagi yang belum baca? Kita belum baca Quran lagi, dah berapa minit dah? 10 dah. Tak apa, seorang setengah muka. Dah habis dah? Saya Habis belum dah lagi, baca? Ustazah. Siapa yang belum? Ustazah. Cepat-cepat. Yang belum baca, baca je. Ni. 1, 2, 3, 4. Az-zakaraini. Okey, terus. Allahu. Okey, terus. Allahu azina lakum. Okey. Nombor 3. Al-ana. Okey, yang keempat. Al-ana. Okey, alhamdulillah. Okey, ada lagi yang belum baca? Semua dah baca ya? Tak tahu. Saya nak tengok baris-baris ni mana dia? Participant. 10 ni campur dengan kita semua ya. Okey. Juma dah baca ya? Norani dah baca, Putri dah baca. Ya, Ustazah, Jumpa dah baca. Semua dah baca. Salbiah dah baca. Ani tak ada ya? Ani tu. Ani Syafi. Tapi tak ada. Ani Syafi. Tak ada, okey lah. Semua dah baca, okey lah. Okey, alhamdulillah. Semua dah baca. Kita baca sikit ayat Quran. Muka surat. Setengah muka seorang ni. Takut tak dan. Ke surat 430. Okey. Baca. Siapa nak baca dulu, baca. Okey, nombor 1. Siapa nak baca? Ustazah, saya baca dulu Saya lepas ni saya nak keluar Ustazah. Okey, boleh. Juma ya?
Alia. Alia. Okey. Selalu bertukar awak dua orang nak suara sama. Alia ya. Okey. Okey Alia, muka surat 430. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatihim jannatain. Jannatain sekali. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتا أكل خمط وأثل ذواتي أكل خمط وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل sorry Ustazah. Kalau berhenti ukul. Okay. Kalau nak wakaf situ zawatai ukul. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل. Ambil zawa. Zawatai ukulin. ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. Alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Baiklah saja. Next. Next. Boleh. Baca saja. Okey, baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalu rabbana ba'id baina asfarina wa zalamu anfusahum faja'alnahum ahaditha wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu fattaba'uhu illa fariqan minal mu'minin. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شق وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. Alhamdulillah.
Ustazah, saya keluar dulu Ustazah ya, ada urusan. Okey. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum semua. Okey. Okey, seterusnya. Okey. Juma boleh? Okey, boleh. Siapa nak baca-baca? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman azina lah. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqq wa huwal aliyyul kabir. Qul man yarzuqukum minas sama' Qul man yarzuqukum minas samawati wal ardh Qulillah wa inna aw iyyakum la'ala hudan aw fi dhalalin mubin. Qul la tus'aluna amma ajrama la qul la tus'aluna Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwal fattahul alim. Qul aruni allazina alhaqtum bihi syuraka kalla bal huwa Allahul azizul hakim. Sadaqallahul azim. Okey, alhamdulillah. Okey, seterusnya. Sambung. Saya baca Ustazah. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nazira. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم Iziz zalimun. Iziz Taruh lah dah. Walau taruh. Ambil balik walau taruh. Walau tara iziz zalimuna walau tara iziz zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'duhum ila ba'dinil qawla yaqulu allazina istud'ifu lillazina istakbaru laula antum lakunna mu'minin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey, yang seterusnya, kelima. Saya Noni. Okey, Noni. Qala allazina ya.
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا نستضعف وقال بل الذين مكروا وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا أو ولدا وما نحن بمعذبين. Alhamdulillah. Seterusnya. Siapa belum lagi? Siapa belum baca lagi? Siti. Oh, Siti. Okey, Siti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna aktsaran nasi la ya'lamun wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa billati nuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan faulaika lahum jazaa'u Faulaika lahum jazaa'u bima amilu wa hum fil ghurfati aminun wallazina yas'auna fi ayatina Yas'auna fi. Betul kan? Baca sekali. Wallazina yas'auna fi. Wallazina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil azab. Ambil dekat ayatina Ulaika. Okey. Ayatina. Ayatina mu'ajizina ulaika fil azabi muhdarun. Qul inna rabbi
Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfuqatum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Ada lagi? Syed, Suhaibah. Syed. أعوذ بالله Okay. من الشيطان الرجيم ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم بها تكذبون Sekejap, lillati. mana? Bukan. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى betul Ustazah. وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين. Sudah sampai itu ya. Itu lagi. Wa ma ataina. وما Empat. آتيناهم من كتب وما آتيناهم من كتب يدرسونها صلى الله وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. Alhamdulillah. Ada lagi yang belum baca? Ada? Semua dah baca Tengokkan. Semua dah baca? Semua dah baca. Okey, alhamdulillah. Oh, 7 orang je ya? 8 orang dia balik cepat ya. Rosna tak ada Rosna. Saya nak tanya, kalau tak ada yang baca saya nak tanya. Ya. Muka surat 127. Okey. Okey, boleh. Muka surat 127 tu. Muka surat 127. Berapa tu? Muka surat 127. 127. Surah Maidah ke? Surah Al-Maidah ayat 114 tu. Muka surat 127. 127 saya nak tanya Ustazah.
Okey, 127. Ayat yang atas sekali. Okey, Al-Maidah. Okey. Ayat yang atas sekali tu. Yang tu qala Isa bin Atas sekali? Maryam. Yang atas sekali. Qala Okey. Isa bin Maryam Allahumma rabbana. Yang ini yang ini kita baca ya Allah ke ya Malla. Panjang. Yang Baca bunyi panjang. dia baca ya Qala Isa bin Maryam Allahumma rabbana. Okey. Faham dah. Baca panjang. Allahumma. Maknanya ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah ya Tuhan kami. Ini adalah doa ya. Isa putera Maryam berdoa. Ya Allah ya Tuhan kami. Dia kata, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit. Ni makna dia ya. Jadi bacaannya kena sebut Allahumma lah. Jadi kalau kita baca Qala Isa bin Maryam Allahumma Rabbana anzil alaina. Ya. Alhamdulillah. Okey. Okey, faham dah Ustazah. Sebab ada yang baca Yamal. Yalah, betul lah soalan tu. Yamallah. Ramai yang baca tidak Sebab ada yang baca Yamallah. Yamallah. Jadi saya pun dah jadi confused. Saya baca Yamallah, tapi ada yang baca Yamallah. Saya salah ke dia salah? Sebab yang hari tu kan kita belajar lagi satu yang nama Tuhan apa tu kan, ingat tak Ustazah ada ajar tu? Yang itu kan kita kena baca Allah kan. Yang inilah saya terkonfus. Allah kena baca Allah lah. Kalau nama Allah tetap Allah lah. Kalau dia nak baca ringan, maknanya sebelumnya baris bawah. Lillah. Tak adalah baca lillah. Tak ya. Lillah. Kalau Allah, Allah. Kalau Rasulullah, Rasulullah. Kena tebal. Kena baca taghliz ya ataupun tafkhim. Tapi pada kalimah Allah eloklah kita pakai kalimah taghliz. Jadi ada beza sikit. Tapi bukanlah salah kalau kita baca tafkhim, betul ya. Tapi bila kita dah ada kalimah yang khusus tu kita gunalah. Sebab taghliz ni pada lam saja. Allah, taghliz pada Allah. Kalau qiraat yang lain pun adalah baca Allah. Kalau solawat tu dia baca solah. Ya. Ya. Nanti kalau kita tapi baca kalau dia terbaca Yamallah, dia baca macam ni. Yamallah. Tak betul. Tak betul lah ya? Tak betul. Dia kena baca tebal. Yamallah. Maryam Allah. Jangan Yamallah je ambil lemar tu. Maryam Allah. Mar tu pun kena tebal. Ra tu baca tebal. Ra tu baca tafkhim. Jadi Maryam Allahumma. Hum tu kena dengar sebab mim bersabdu iaitu hukumnya wajib gunnah. Ya, wajib kita baca gunnah. Jadi begitulah. Okay, alhamdulillah soalan Tania boleh kongsi sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Okay, kalau tak ada kita sudah je lah, dah 10.30 Dah 10.30 kan? Dah Ustazah. 10.35. Kalau tak ada soalan nanti saya forward soalan kemudian ya. Sehari dua lagi. Okey. Maknanya yang dihantar-hantar tu semua dah jawab ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu latihan untuk sendirilah bagi merapatkan lagi kefahaman tajwid kita ya. Tidaklah kita buat ulang kaji lepas tu tak tahu nak jawab. Maknanya tak bermakna lah kita ulang kaji dah. Belajar pun sudah, ulang kaji pun sudah. Jadi jawapan pun sudah insya-Allah. Barulah kita betul-betul belajar kan? Insya-Allah. Okey, kalau setakat itu kita baca doa tutup.
Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna منهم ما ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Okey, alhamdulillah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Ya Allah, benarlah ayat-ayat Allah yang maha agung dan benarlah wahyu rasulnya yang mulia dan kami menjadi saksi terhadap mukjizat itu. Ya Allah, rahmatilah kami dengan berkat Al-Quran. Jadikanlah sebagai pemimpin cahaya, petunjuk dan rahmat untuk kami, ya Allah. Ya Allah, ingatkanlah kami sesuatu yang kami lupa berkaitan Al-Quran. Ajarlah kami apa yang kami tidak tahu tentang isi Al-Quran. Dan kurniakanlah kami keupayaan untuk membacanya dan waktu malam dan siang. Dan jadikanlah Al-Quran ini untuk kami istiqamah dengan bacaannya sebagai hujah untuk kami, wahai Tuhan pemelihara sekian alam. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Yang baik daripada Allah, yang tak baik adalah kekurangan saya sendiri. Oleh itu saya minta ampun dan maaf zahir dan batin. InsyaAllah telah ditangguhkan untuk minggu depan. Sambung minggu depan insyaAllah. Ya.